Setelah itu, Halimah pun sampai ke kampung Bani Sa'ad yang mana sebelum ini adalah sebuah tempat yang paling kering kontang. Namun setelah beliau pulang dari mengambil bayi susuan itu, nampaknya kambing-kambing peliharaannya syarat perut kekenyangan dan uncang susu dipenuhi susu. Suami beliau pun memerahnya dan meminumnya untuk sekeluarga. Sedangkan tenakan orang lain tetap tidak menghasilkan setitik susu pun. Keadaan ini berterusan sehinggalah berlalu 2 tahun umur baginda, di mana baginda pun tinggal susu dan baginda juga membesar tidak seperti kanak-kanak lain, dengan keadaan sihat. Setelah beberapa masa, Halimah membawa baginda pulang ke pangkuan ibunya. Walaupun begitu, Halimah sebenarnya amat mengharapkan agar baginda terus tinggal bersama dengannya, supaya beliau dapat menikmati keberkatan dari baginda. Untuk itu Halimah pun mengemukakan harapan ini kepada ibunya. Dan Halimah berkata kepada ibu baginda, "Kalaulah puan benarkan anak ini terus tinggal bersamaku hingga meningkat tampan pun ada baiknya, kerana aku takut wabak-wabak di Makkah akan menyeranginya nanti," katanya. Halimah merayu-rayu hingga ibunya pun membenarkannya baginda pulang bersama Halimah. Demikianlah halnya Rasulullah kembali tinggal ke pangkuan Bani Sa'ad hinggalah apabila baginda meningkat 4 atau 5 tahun, di mana berlakunya peristiwa pembelahan dada baginda. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bahawa Rasulullah telah didatangi oleh malaikat Jibril ketika baginda sedang bermain-main dengan anak-anak lain. Jibril memegang baginda dan merebahkannya, lalu dibelah dadanya dan dibawa keluar hati, dan dikeluarkan segumpal darah dari dalamnya, dengan berkata, "Inilah bahagian tempat syaitan bersarang." Setelah itu dicucikan hati baginda di dalam sebuah talam emas dengan air zam-zam. Baginda disembuhkan semula badannya, dan dibawa semula Rasulullah ke tempat anak-anak tadi. Manakala anak-anak lain berlarian pergi menemui Halimah, kata mereka, Muhammad telah dibunuh. Apabila mereka menemuinya semula, didapati baginda kepucatan. Halimah terasa takut dengan peristiwa tersebut, dengan itu, beliau telah memulangkan Rasulullah ke pangkuan ibunya. Baginda tinggal bersama ibunya sehingga meningkat usia 6 tahun. Suatu hari, Aminah teringat untuk pergi ke Yasrib untuk menziarahi kubur suaminya, sebagai mengenang dan mengingati kematian itu. Untuk itu, beliau keluar dari Makkah, merentasi 500 km, menuju ke destinasi bersama-sama anak lelakinya itu. Aminah diiringi hambanya Ummu Aiman, dan ayah mertuanya Abdul Muttalib. Di sana beliau tinggal untuk selama sebulan. Setelah itu beliau berpatah balik kembali ke Mekah. Semasa dalam perjalanan pulang dari sana, beliau telah diserang penyakit dan keadaannya semakin tenat. Akhirnya Aminah menghembuskan nafas terakhir di tempat bernama Al-Abwar yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Abdul Muttalib membawa baginda pulang ke Makkah dengan perasaan kasih sayang terhadap cucundanya yang kini yatim piatu. Duka lamanya kembali menusuk perasaan, membuatkan beliau mengasihani cucunya, melebihi kasih sayangnya ke atas anak-anak cucunya yang lain. Beliau tidak pernah tinggalkan baginda keseorangan, meskipun dalam keadaan terpaksa. Sebaliknya, beliau sentiasa mendampinginya dan mengutamakan baginda lebih dari cucunya yang lain. Ibnu Hashim menceritakan, biasanya dihampar di lindungan Kaabah sebidang tikar khusus untuk Abdul Muttalib. Anak-anak dan cucunya akan bersila di sekeliling tikar itu, tak ada seorang pun akan duduk di atas tikar itu kerana menghormati beliau. Namun bila Rasulullah datang, ketika itu baginda masih kanak-kanak, baginda akan duduk di atas hamparan itu. Di masa itu, bapa-bapa saudaranya akan menarik Rasulullah ke tepi untuk memberi tempat kepada Abdul Muttalib. Bila beliau melihat Rasulullah di situ, Abdul Muttalib pun menyeru, "Biarkan anakku itu, demi Allah dia mempunyai kedudukannya." Kemudian beliau duduk di sampingnya di atas hamparan itu, dengan menyapu-nyapu di belakang baginda, dan beliau sentiasa senang dengan segala perilaku baginda.
Pada usia 8 tahun 2 bulan 10 hari, datuknya Abdul Muttalib pun meninggal dunia di Makkah. Walau bagaimanapun, sebelum wafat, beliau telah sempat berwasiat dan menyerahkan pemeliharaan Rasulullah kepada bapa saudaranya iaitu Abu Talib.